KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam slot Sukses SPM 2022 dan mata pelajaran yang akan kita belajar pada hari ini adalah Prinsip Akaun Tingkatan 4. Baik, kadang-kadang kita buat kerja ada betul dan ada salah. Jadi macam mana kita nak betulkan kesilapan kita? Jom kita saksikan profil guru kita terlebih dahulu. Bersama dengan kita pada hari ini guru kesayangan kita iaitu Cikgu Sulaiza Sulaiman. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, khabar baik Aiman. Baiklah Cikgu. Terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Sama-sama Aiman. Sebab saya rasa seronok sebab kadang-kadang saya buat latihan kadang-kadang betul kadang-kadang salah kan. Jadi kita nak tanya Cikgu macam nak betulkan kesilapan tu kan. Okey, dan juga bersama dengan kita pada hari ini juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Nur Atikah Adeni pada SK Kuala Kubu Baru Selangor. Apa khabar Cikgu? Okey, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Yang mana pada hari ini kita nak belajar Sukses SPM 2022 dalam mata pelajaran Prinsip Perakaunan yang mana topiknya daripada tingkatan 4. Baiklah, jadi kepada anda semua, bukan saya seorang je Cikgu pada hari ini yang akan belajar dengan Cikgu. Ada juga murid-murid yang akan bersama dengan kita dalam kelas pada hari ini. Jadi saya nak persilakanlah kawan-kawan saya. Silakan. Okey, itu dia murid-murid dah bersama dengan kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, kita nak persilakan Cikgu. Boleh tak Cikgu perkenalkan murid-murid kita terlebih dahulu? Silakan Cikgu. Boleh sangat Aiman. Okey, kita mulakan dengan Khairul Nisa. Okey, kena Zafira. Zafira, angkatlah tangan. Okey, Nurjiha dan Hafiza. Okay, mereka ini ialah anak-anak murid saya dari tingkatan 5 akaun SMK Tinggi Perempuan Melaka. Itu dia daripada Melaka Cikgu ya. Ya, jauh saya datang. Terima kasih Cikgu. Jadi pada hari ini Cikgu, apa topik yang akan kita ceritakan pada hari ini Cikgu? Tentulah ada kaitannya dengan Aiman yang asyik buat salah tu. Kan? Okey. So hari ini saya akan membincangkan modul 9 pembetulan kesilapan tingkatan 4. Okey, yang mana topik ini ada kaitan dengan pentaksiran. Dia boleh diuji sebagai satu soalan dan juga sebenarnya kalau murid-murid biasa buat soalan, pembetulan kesilapan ini dimasukkan bersama-sama dengan soalan penyata kewangan milikan tunggal, perakaunan perkongsian, rekod tak lengkap, kelab dan persatuan dan juga pengenalan kepada kos perakaunan. Sentiasa ada bersama-sama dalam kelompok pelarasan sebenarnya. Okey Cikgu, jadi saya lihat murid-murid kita di rumah pun dah siap sedia dah dengan buku, kertas dan juga pen, dan juga murid-murid kita di studio pun dah bersedia dah. Jadi apa kata Cikgu? Kita nak mulakan kelas kita pada hari ini dalam mata pelajaran Prinsip Perakaunan dalam topik tingkatan 4 iaitu berkaitan dengan pembetulan kesilapan. Silakan Cikgu. Baik. Okey, bercakap tentang pembetulan kesilapan. Di mana sebenarnya silapnya? Biasanya dalam kelas, bila murid-murid buat latihan, kesilapan yang kita jumpa ialah apabila kita menyediakan penyata keuangan, iaitu penyata kedudukan keuangan. Di akhirnya kita akan dapati seimbang atau tidak seimbang. Tetapi hari ini kita akan memfokuskan kepada kesilapan di imbangan duga. Okey, sebelum tu, apakah imbangan duga? Imbangan duga ialah senarai baki debit dan baki kredit akaun ledger pada satu tarikh yang tertentu. Okey, yang mana imbangan duga disediakan untuk menyemak ketepatan sistem catatan bergu. Okey, baik. Kita tengok rajah yang cikgu sediakan ini berkaitan dengan imbangan duga yang disediakan. Ada dua situasi. Yang pertama ialah kita dapati imbangan duga yang tidak seimbang.
Apa maksud tidak seimbang? Baki debit dan baki kredit tidak sama. Okey, tidak sama. Di sini sebenarnya berlaku kesilapan ketara. Di satu lagi itu kita lihat imbangan duga yang seimbang. Okey, jangan yakin dengan imbangan duga yang seimbang tidak berlaku apa-apa kesilapan. Kalau kita lihat di situ, baki debit, baki kredit sama. Debit 1,000, kredit 1,000. Tetapi sebenarnya imbangan duga yang seimbang boleh berlakunya kesilapan yang kita panggil kesilapan tidak ketara. Okey, apa dia kesilapan ketara? Kesilapan yang jelas dilihat daripada jumlah imbangan duga. Yang mana jumlah bahagian debit tidak sama dengan jumlah bahagian kredit. Okey, ada 5 kesilapan ketara, iaitu kesilapan pengiraan, kesilapan pindahan, kesilapan merekodkan amount di bahagian yang sama, kesilapan merekod pada satu akaun sahaja, kesilapan merekod amount yang tidak sama di bahagian debit dan di bahagian kredit. Okey, untuk membetulkan kesilapan ketara ini, pembetulannya hanya dengan membatalkan kesilapan, membetulkan amount dan tanda tangan ringkas sahaja diperlukan. Okey, kita lihat pula kesilapan tidak ketara. Ada 6 kesilapan. Yang pertama ialah kesilapan ketinggalan, kesilapan komisen, kesilapan prinsip, kesilapan amount, kesilapan terbalik atau songsang, dan yang terakhir kesilapan saling mengimbangi. Jadi untuk kesilapan tidak ketara ini, pembetulannya melibatkan penyediaan journal am dan ledger. Jadi dia lebih sukalah sebenarnya Aiman yang memerlukan sebenarnya untuk menjawab soalan ini, murid-murid memerlukan kemahiran ataupun menguasai konsep asas, iaitu mesti tahu klasifikasi akaun, apa dia belanja, apa dia aset, apa dia hasil, equity pemilik ataupun modal dan juga liability. Kenal sifat-sifat setiap akaun itu, sebab kalau kita kenal, kita tahu bagaimana untuk menambah dan menolak. Contoh akaun belanja dan akaun aset, bakinya adalah baki debit. Jika berlaku pertambahan, kita akan debitkan akaun. Jika berlaku pengurangan, kita akan kreditkan akaun. Begitu juga dengan akaun berbaki kredit, liability, equity dan hasil. Berbaki kredit sifatnya setiap kali bertambah kita akan kreditkan. Setiap kali berkurang kita akan debitkan. Makna kalau kita menguasai, kita boleh membuat pembetulan dengan lebih mudah sebenarnya. Hanya dia ada kesilapan ketara dengan tak ketara tu. Dan selepas ini kita akan perdetailkan satu persatu, cikgu ya. Ya, Dan betul. kepada murid-murid sekalian, jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022. Pada hari ini dalam mata pelajaran prinsip perakaunan, kita nak belajar tentang pembetulan kesilapan. Tadi cikgu ada sebut tentang dah seimbang dah, 1,000. Yes, seronok kan. Tapi rupanya ada kesilapan tak ketara yang tadi cikgu sebut. Dan Betul. baiklah, kita nak lihat dalam soalan-soalan yang cikgu nak cerita selepas ini. Okey, silakan cikgu. Okey, terima kasih Aiman. Lihat. Okey, kita kongsikan hari ini soalan contoh kertas 1. Yang mana soalan ini kita akan lihat pelbagai kesilapan yang akan diuji dan bagaimana kita nak dapatkan jawapan yang tepat. Jadi untuk menjawab soalan-soalan ini, kita akan minta anak-anak murid saya untuk menjawab. Dan saya bacakan soalan. Siapa yang nak jawab, silalah angkat tangan. Alright. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, Sport Attire Sdn Bhd menjual barang niaga 7,270 secara kredit kepada SMK Tanjung Putra, tetapi telah direkodkan sebagai 7,720 dalam kedua-dua akaun. Okey. Okey, so ada 4 pilihan jawapan. Okey. Siapa nak cuba boleh angkat tangan? Cuba boleh angkat tangan. Itu dia. Okey. Nampak. Fiza. Okey, Fiza.
Fiza bacakan jawapannya, Fiza. Sebutkan A dan bacakan. Jawapan untuk soalan 1 A. Okey. A. Okey. Boleh bacakan jawapan anda? Bacakan jawapannya, Fiza. Jawapan dia jualan bahagian debit, SNK Tanjung Putra bahagian kredit. Okey. Terima kasih, Fiza. Kita tengok jawapannya di situ. Kalau dalam soalan tu tak ada pun nilai 450 tu kan. Tapi dia boleh dijawapan. Okey, kita lihat. Sebab dia menjual barang niaga 7,270. Okey, dan itulah patutnya nilai yang dicatat dalam kedua-dua akaun. Okey, tetapi apa yang berlaku? Kesilapannya ialah merekod 7,720 ke dalam akaun yang terlibat. So kalau kita lihat nilai itu, yang salah lebih besar daripada yang betul. Jadi kita mesti betulkan kesilapan ini dengan menolakkan nilai 7,720 dengan 7,270 dan kita dapat nilainya 450. Itu yang pertama. Jadi jawapan mestilah 450 antara A dengan B. C dengan D dah tak boleh terima dah. Okey, jadi untuk A dengan B, nilainya ataupun amountnya betul, tetapi akaunnya mesti betul juga. So apakah akaunnya betul di sini? Sebab dia terlebih. Jadi kita kena tolakkan daripada akaun jualan dan juga daripada akaun SMK Tanjung Putra. Itulah kita debitkan jualan 450 dan kreditkan SMK Tanjung Putra 450. Dia terbalik, cikgu Ya, dia terbalik sebab dia lebih catat. Okey. Kalau kurang catat, kita kena ikut baki yang sepatutnya lah. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan yang kedua. Okey, iaitu sewa diterima sebanyak 850 direkodkan dengan betul dalam buku tunai lajur bank. Okey, tetapi tersilap rekod dalam akaun sewa diterima sebagai 805. Ini adalah kesilapan ketara. Kesilapan ketara sebab dia salah rekod di situ 805, sepatutnya 850. Jadi kalau tengok di situ jawapan tu hanya perlu tanda tangan saja. Okey, siapa nak jawab? Silakan. Boleh angkat tangan. Wah, berebut-rebut. Okey, kita bagi Zafira dulu. Silakan. Jawapan dia A. Akaun sewa diterima, bank berada di sebelah kredit. Okey, betul jawapannya A. Okey, kalau kita lihat di situ, kenapa A? Sebab sewa diterima ialah akaun hasil berbaki kredit yang pertama. Yang kedua, nilainya adalah 850 yang betul, tapi salah catat 805. Di sini kita tak perlu tolak. Kita perlu batalkan dan tulis nilai yang betul dan letakkan tanda tangan ringkas sahaja. Ini adalah pembetulan untuk kesilapan ketara. Okey. Soalan yang ketiga. Maklumat berikut berkaitan dengan perniagaan kedai Yusof. Membeli perabot 2,500 secara kredit daripada kedai perabot Lim. Tetapi urus niaga ini tidak dicatat dalam mana-mana buku. Okey, apa maksudnya? Tidak dicatat langsung. Bagaimanakah kesilapan ini dibetulkan dalam jurnal am? Okey, silakan siapa yang nak menjawab? Okey, boleh angkat tangan. Alright. Silakan. Okey, Nisa. Jawapan dia C. Perabot dekat sebelah debit 2,500 dan kedai perabot Lim di sebelah kredit 2,500. Okey, pasti jawapan tu Nisa. Okey, terima kasih. Okey, jawapannya adalah C. Okey, kenapa di sini jawapannya C? Kerana nilainya adalah 2,500, betul. Kalau lihat di situ A, B, C, D semua nilainya 2,500. Di sini murid perlu tahu
Okey, asas untuk mencatat urus niaga itu iaitu membeli perabot. Perabot ialah akaun aset bukan semasa dan sifatnya debit. Bila kita beli, kita debit. Jadi debit perabot 2,500. Beli daripada siapa? Daripada kedai perabot lim. Jadi tentulah satu dah debit, satu lagi masihlah kredit 2,500. Okey. Seterusnya soalan yang keempat. Ini simple. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan kesilapan tidak ketara. M. Kesilapan merekod semua urus niaga tunai dalam akaun yang salah dan berbeza pengelasan akaun. Okey. Apakah M? Okey. Siapa nak cuba? Silakan. Siapa yang belum menjawab lagi? Aha. Jiha. Okey, silakan Jiha. Jawapan dia A. Kesilapan prinsip. Kesilapan prinsip. Okey, apa dia kesilapan prinsip? Merekod urus niaga dalam akaun yang salah dan berbeza pengelasan akaun. Apa maksudnya berbeza pengelasan akaun? Maksudnya sepatut dicatat untuk bahagian debit, belanja, aset, tetapi dicatatkan di sebelah kredit, liability, equity ataupun hasil. Jadi dia prinsip tu dah salah. Okey, seterusnya kita ada soalan yang kelima. Okey, iaitu kedai berjaya perabot membeli barang niaga 1,540 secara kredit daripada syarikat Amin Berhad dan telah direkodkan sebagai 1,450 dalam kedua-dua akaun. Yang sama tadi sebenarnya, ya. Okey, semua situasinya sedikit berbeza. Okey, kita lelong soalan ni lagi. Okey, siapa nak cuba? Silakan. Okey, itu dia. Siapa tu? Safira. Okey, Safira. Okey. Teruskan. Jawapan dia D. Belian 90 berada di sebelah debit, syarikat Amin Berhad 90 berada di sebelah kredit. Okey. Okey, terima kasih. Jawapannya memang betul D. Seperti yang cikgu cakap tadi, bila kita ada dua nilai begini, kita boleh dapatkan jawapannya dengan melihat perbezaan, iaitu 90. Jadi antara B dengan D, A dan C jangan tengok lagi. Jadi kita tengok B dan D, jawapan yang tepat ialah belian dan belian debit 90 dan syarikat Amin Berhad 90. Kenapa? Sebab kali ini nilainya kurang. Oh. Tadi lebih. Ini kurang. Okey. Jadi kalau kita lihat di situ sebenarnya kesilapan yang selalu ditanya dalam soalan ialah kesilapan ketinggalan, kesilapan amount dan kesilapan commission sebenarnya. Tapi untuk soalan ini cikgu hanya keluarkan dua jenis saja, iaitu kesilapan amount dan kesilapan ketinggalan. Sebab orang kata kadang-kadang kalau terlebih tu tak apa boleh pejam mata cikgu. Itu pun tak boleh juga. Yang penting kalau terlebih pun kita kena betulkan, okey. Kalau tidak nanti kita tak dapat nak seimbangkan kita punya akaun. Baik cikgu, kita nak berehat seketika. Para penonton murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot Sukses SPM 2022 pada hari ini dalam mata pelajaran prinsip perakaunan tingkatan 4. Kita nak belajar tentang pembetulan kesilapan. Baik, cikgu, untuk segmen pada kali ini apakah yang akan cikgu kongsikan? Cikgu nak kongsikan. Tadi kita dah kongsikan kertas 1. Kali ini kita nak kongsikan soalan kertas 2 markahnya 20. Okey, soalan contoh 20 markah. Baik, kita tengok di sini bila kita menjawab soalan 20 markah, pembetulan kesilapannya bisa lebih daripada satu lah dan tidak ada pilihan jawapan, Aiman. Tidak ada pilihan jawapan. Kita yang perlu sediakan sendiri. Baik, kita tengok dulu maklumat yang diberikan oleh soalan supaya kita faham apa yang diberikan kepada kita
untuk membantu kita menyelesaikan tugasan yang diberi kepada kita. Okey, so imbangan duga ini adalah kepunyaan Laila, seorang peniaga produk kecantikan yang telah menyediakan imbangan duga pada 31 Disember 2021. Jadi diberikan kita imbangan duga yang seimbang. Memang nampak tak ada seimbang? Nah, seimbang cikgu. Ini biasanya betul ni cikgu. Betul, ini betul. Tetapi seperti cikgu sebut tadi, imbangan duga yang seimbang tidak semestinya tidak ada kesilapan. Belum tentu lagi. Belum tentu betul. Jadi jangan nak bersorak sangat kan. Jadi di sini kita tengok diberikan kita belian debit 89383, jualan 169005 kredit, upah dan gaji 57100 debit, utility 6000 debit, pulangan masuk 848 debit, pulangan belian 676 kredit, premis 146,000 debit, inventory 1 Januari 2021 12,300 debit, akaun belum terima 13572, akaun belum bayar 9,774, tunai 186 debit, overdraft 20,534 kredit, kenderaan 9,000 debit dan modal 134,411 kredit yang menjadikan kedua-dua belah debit dan kredit seimbang. Okey, jadi kita tengok apa sebenarnya yang menyebabkan ada kesilapan ni sebenarnya, kan? Kesilapan apa yang menyebabkan kita perlu membetulkan nilai imbangan duga ini? Kenapa kita perlu membetulkan kesilapan pada imbangan duga? Kerana selepas ini kita nak sediakan penyata keuangan. Kalau imbangan duga kita tidak seimbang, maklumat yang diberikan kepada kita tidak betul. So tak bolehlah. Dalam perakaunan, maklumat mesti tepat, mesti betul, ya. Okey, kita tengok seterusnya tugasan kita. Okey, berikut adalah beberapa kesilapan yang ditemui. Setelah imbangan duga dah siap, dah imbang, dah seronok, tiba-tiba sebenarnya ada kesilapan. Okey, so ada 5 kesilapan yang kita nak kongsikan hari ini. Sebab selepas itu anda dikendaki menyediakan jurnal am bagi membetulkan kesilapan, keterangan tidak diperlukan, dan B, imbangan duga terselaras pada 31 Disember 2021. Okey, kita lihat satu per satu. Okey, yang pertama ialah utility RM70 direkodkan dalam akaun upah dan gaji. Yang kedua, jumlah jualan kredit terkurang catat 600. Yang ketiga, invoice belian 230 direkod sebagai 320. Yang keempat, jualan tunai 210 tidak direkod dalam mana-mana buku. Dan yang kelima, belanja pembaikan premis 2,000 tersalah rekod ke dalam akaun premis. Jadi kesemua ini kesilapan apa? Kesilapan apa, Hafizah? Okey. Silakan. Kesilapan apa kita panggil ni? 1 sampai 5 ni. Kesilapan ketara. Kesilapan ketara. Ya Betul ke? kan? Kesilapan apa, Jiha? Kesilapan tidak ketara. Kesilapan tidak ketara. Terima kasih. Okey, kesilapan tidak ketara, Hafizah, ya. Okey, kita tengok satu persatu. Cikgu terangkan bagaimana untuk kita membuat pembetulan kepada kesilapan yang telah kita buat ini. Okey, yang pertama ialah utility RM70 direkodkan dalam akaun upah dan gaji. Okey, kesilapan ini ialah kesilapan komisen. Okey, jangan tanya cikgu kenapa dia komisen, kan? Okey, sama dengan merekod amount yang betul dalam akaun yang salah. Okey, di bawah pengelasan akaun yang sama. Okey, maksudnya akaun yang betul, yang salah ialah akaun upah dan gaji. Akaun yang betul ialah akaun utility. Kedua-duanya ialah akaun belanja yang berbaki debit. Pembetulan kesilapan dibuat dengan membatalkan akaun upah dan gaji
dan merekod dalam akaun utility. So kita perlu sediakan jenam, dan jenam ini cikgu hanya buat petikan sahaja. Selepas ini nanti kita akan tengok jenam secara menyeluruh dan lengkap. Jadi debitkan utility RM70, upah dan gaji RM70. Yang kedua, murid-murid boleh buat bersama-sama dengan cikgu, mencatat, membuat pembetulan dan membandingkan dengan jawapan yang cikgu berikan. Okey. Okey. Yang kedua, jumlah jualan kredit terkurang catat RM600. Kesilapan amount. Okey, dipanggil kesilapan amount sebab terkurang catat RM600. Merekod amount yang salah di bahagian debit dan kredit dalam ledger. Amount yang direkod kurang daripada amount yang sepatutnya. Sebab jelas di situ disebut kurang. Dia tak beritahu kita apa yang sepatutnya, tapi dia beritahu kurang 600. Jadi kita mesti menambahkan kepada kedua-dua akaun di situ, iaitu akaun belum terima 600 debit dan jualan 600 kredit. Okey? Boleh dapat tak? Boleh ke Murid-murid dapat nampak? sama jawapan dengan cikgu? Okey. Yang ketiga ialah invoice belian 230 direkod sebagai 320. Nampak? Lebih kan? Betul? Sepatutnya 230 tapi direkod sebagai 320. Kesilapan amount, merekod amount yang salah di bahagian debit dan kredit dalam ledger. Amount yang direkod lebih daripada amount yang sepatutnya. Okey, pembetulannya ialah seperti tadi saya sebutkan, kita menolakkan nilai yang besar dan nilai yang kecil, kita dapat RM90. Kalau jawapannya 230 salah, 320 pun salah. Yang betul adalah perbezaannya. So kita debitkan belian RM90 dan kreditkan akaun belum bayar RM90. Baik, yang keempat, jualan tunai 210 tidak direkod dalam mana-mana buku. Kesilapan apa ini? Apa ini, Zafira? Tidak direkod dalam mana-mana buku. Kesilapan apa kita panggil? Okey. Silakan. Kesilapan ketinggalan salah satu urus niaga. Betul. Kesilapan ketinggalan sebab kita tak catat dalam mana-mana buku. Okey, jadi apakah akaun yang terlibat di sini? Akaun jualan dan akaun tunai. Baik. Pembetulan kesilapan dibuat dengan merekod dalam akaun yang betul. Tunai debit. Kenapa tunai debit? Kenapa tunai debit? Jiha, kenapa tunai debit? Cuba. Kenapa? Okey, ada yang nak cuba? Ada yang cuba yang lain? Okey, silakan. Okey. Tak ada jawapan. Dia confuse cikgu. Okey. Okey, tak boleh. Lah, tak Sebab boleh. tunai tu aset cikgu. Okey, jadi duit Dia masuk duit masuk. duit masuk. Okey, duit masuk. Sebab itulah kita debitkan dia dan jualan ialah hasil, kita kreditkan 210. Baik, seterusnya. Okey, kita ada yang terakhir iaitu belanja pembaikan premis 2000 tersalah rekod ke dalam akaun premis. Salah rekod dalam akaun yang salah lah. Okey, salah. Alright, jadi apa yang salah? Kita panggil kesilapan komisen, iaitu merekod amount yang betul dalam akaun yang salah. Okey, di bawah pengelasan akaun yang sama. Apa maksud pengelasan akaun yang sama? Premis dan belanja pembaikan adalah akaun debit. Okey, akaun debit. Jadi akaun yang salah ialah akaun premis, akaun yang betul ialah akaun belanja pembaikan premis. Kedua-duanya berbaki debit. Manakala akaun belanja ialah akaun belanja pembaikan premis ialah akaun belanja. Jadi kesilapan itu dibetulkan. Debit belanja pembaikan premis dan kredit
keluarkan premis 2,000. Kita kena keluarkan 2,000 daripada akaun premis. Kerana itu bukan hak dia atau bukan milik dia, bukan kepunyaan dia. Okey? Alright. Jadi cikgu mungkin kita nak minta tips sikit lah cikgu kan. Macam mana kita kadang-kadang kita nak fahamkan soalan terlebih dahulu cikgu. Kadang-kadang soalan yang diberikan pun kadang-kadang kita keliru. Apa sebenarnya yang kita nak buat dan bagaimana kita nak laksanakan ataupun kita nak betulkan kesilapan yang ada pada soalan tu. Cikgu boleh bagi tips sikit tak? Macam mana kita nak memahami soalan terlebih dahulu dengan baik supaya kita dapat mencari jawapan di mana kesilapan yang perlu kita betulkan. Yang pertama sekali ialah jika kita banyak buat latihan, kita boleh tahu soalan itu, soalan tajuknya apa. Yang pertamalah. Okay. Yang kedua, seperti yang saya sebut tadi, kita kena sangat menguasai konsep asas yang kita belajar semasa awal-awal dulu, iaitu dalam modul yang kedua, iaitu klasifikasi akaun. Kita tahu kita belajar tentang aset, belajar tentang belanja, belajar tentang liability, equity dan hasil. Seperti yang cikgu sebut tadi, kita kena kenal apa itu aset, apa itu belanja. Kita kenal ciri-cirinya. Okey, bila kita kenal dia, kita tahu dia, tentu bila berlaku kesilapan, kita boleh membetulkan dengan mudah. Berbanding kalau kita tidak menguasainya, kita tak tahu pun itu berlaku kesalahan sebenarnya. Bila tak tahu salah, macam mana kita nak betulkan dia? Kan? Kena kerap buat latihan cikgu. Sangat, prinsip akaun ni sangat memerlukan latihan yang kerap. Kalau boleh, buatlah satu hari satu latihan. Okey? Supaya bila kita dah biasa buat latihan, kita akan dapat menguasai kemahiran menjawab. Kita boleh tahu apa penyedia soalan nak uji kita. Kita tengok soalan tu, kita tahu soalan ni nak uji saya itu. Dah boleh detect dah cikgu Dah. Oh. Dah tentu boleh kita tahu. Kalau soalan pembetulan kesilapan ni mesti kesilapan amount, mesti kesilapan ketinggalan, mesti kesilapan prinsip. Bila kita dah tahu, kenapa tak nak kita kuasai? So, berlatihlah. Buatlah banyak-banyak latihan. InsyaAllah berlatih itu akan menjadikan kita orang yang sangat menguasai. Betul. Okey. Jadi itu murid-murid ingat, bila kita dah selalu buat latihan, kita tengok, tahu dah. Ini nak buat apa ni? Okey. Jadi kita nak berehat seketika cikgu. Boleh. Baik murid-murid, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Ahmad Sufian dalam Sukses SPM 2022. Pada hari ini dalam mata pelajaran prinsip perakaunan, kita nak belajar tentang pembetulan kesilapan. Baik cikgu, untuk segmen pada kali ini apakah yang akan cikgu kongsikan? Ya, tadi kita dah bincangkan soalan. Jadi sekarang kita kena bincang jawapan. Okey. Dan jangan silap Aiman. Okey. Cadangan penyelesaian untuk soalan yang kita bincang tadi. Okey, jadi kita lihat di situ, yang pertama, tugasan yang pertama ialah menyediakan jurnal am. Okey, jadi kalau kita tengok tadi yang cikgu sediakan semasa membincangkan tugasan secara detail, jurnal am cikgu hanyalah jurnal am yang petikan saja, yang mudah. Tapi untuk jawapan, okey, sebab ini ialah jurnal am ialah buku catatan pertama yang mana apabila kita menjawab, kita perlukan jurnal am yang lengkap dengan tarikh. Tarikh mesti ada dan betul. Ada butiran, ada debit dan ada kreditnya. Okey. Dan kita hanya boleh membuka satu jurnal am saja. Walaupun jawapan kita panjang, tajuk jurnal am hanyalah satu saja. Kalau di muka surat yang kedua, kita hanya terus sambung sajalah. Jangan buat jurnal am yang kedua. Okay, baik, kita tengok yang pertama. Jawapan yang pertama ialah tadi utility RM70 di debit, upah dan gaji di kredit. Tidak perlu keterangan. Sebab dalam soalan tadi dia dah sebut keterangan tidak diperlukan ataupun abaikan keterangan. Kalau tidak, untuk melengkapkan catatan jurnal am kita perlukan keterangan. Barulah kita akan dapat markah yang penuh. Okay, yang kedua tadi ialah akaun belum terima dia debit 600
dan jualan dikreditkan 600. Yang ketiga ialah akaun bulan bayar 90 dan belian dikreditkan 90. So kita ada 3 pasang. Okey. Mesti debit dulu. Baru kita kredit. Tak boleh kita kumpulkan debit, kredit. Mesti sepasang. Okey, debit dan kredit. Okey, yang seterusnya sambungan jawapan. Yang ketiga ialah debit tunai dan kredit jualan. Ataupun kita boleh sebut tunai di debit, jualan di kredit. Dan akhir sekali ialah belanja pembakan premis 2,000 dan premis dikreditkan 2,000. Jadi, anak-anak murid-murid cikgu, bandingkan jawapan dengan jawapan yang cikgu berikan. Adakah sama atau berbeza? Silakan murid-murid kita di atas talian mungkin boleh. Ada nak respon tak? Okey. Hafizah, Silakan. jawapan sama tak dengan jawapan cikgu? Sama. Sama. Okey, Zafira? Sama cikgu. Sama juga. Jadi saya harap Nisa dan Jiha juga akan mendapat jawapan yang sama. Okey, kerana tajuk ini juga tajuk yang penting, tidak boleh diabaikan. Baik. Kita tengok seterusnya ialah penyediaan imbangan duga terselaras. Okey, tajuknya imbangan duga terselaras pada 31 Disember 2021, dan kalau kita lihat di situ, di sebelah butiran itu cikgu sertakan pengiraan. Cikgu sertakan pengiraan. Kita boleh juga membuat pengiraan di luar, tidak ada masalah. Tetapi saya lebih suka sekiranya pengiraan ini ditunjukkan di dalam imbangan duga itu sendiri untuk memudahkan kita membuat semakan. Sekiranya kita masih lagi membuat kesilapan apa? Kesilapan pengiraan, kesilapan mencatat amount. Kadang-kadang kita tekan kalkulator lain, kita catat lain. Jadi itulah juga yang boleh menyebabkan kita melakukan kesilapan sekali lagi, dan akhirnya imbangan duga kita tidak seimbang pula. Asal seimbang sebab salah tekan kalkulator, salah pindah nilai, salah pindah amount, menyebabkan imbangan duga kita tidak seimbang. Okey, baik, kita tengok di situ nilai yang dituliskan di situ adalah diambil daripada jurnal am yang kita sediakan tadilah. So belian 89,383 nilai asal yang diberikan oleh soalan, ditolakkan dengan 90. So kita dapat nilai yang baru 89,293. Okey, ini adalah jalan kerja. Sebab tu cikgu tak letakkan debit kredit sebab ini adalah jalan kerja. Okey, kemudian kita ada jualan di situ 169,005 ataupun 169,005 tambah 600 tambah 210. So kita dapat 169,815 nilai yang baru di sebelah kredit. Upah dan gaji 57,100 nilai asal tolakkan 70. Kita dapat 57,030. Utility 6,000 tambah 70, 6,070 ataupun 6070. Cikgu suka sebut 6070 sebab murid lebih jelas mendengar apa yang cikgu sebut. Kadang-kadang kalau disebut 6,070, apa cikgu? 6,700. Jadi saya sebut 6070. Lepas tu cikgu bercampur-campur sebut ada 6,000, ada 600. Okey, pergi pada pulangan masuk 848 debit, pulangan belian 676 kredit, premis 146000 tolak 2000, kita dapat 144000 sebelah debit. Inventory 1 Januari 2021 12 ataupun 12300 debit. Akaun belum terima 13572 tambah 600, kita dapat 14172 debit. Akaun belum bayar 9774 tolak 90, kredit 9684.
tunai 186 tambah 210 396, overdraft 20534, kenderaan 9000, modal 134400 dan belanja perbaikan premis 2000. Dan kalau kita lihat di sini, soalan tadi tidak ada butiran belanja perbaikan premis. Tidak ada. Hanya selepas kita betulkan kesilapan, belanja perbaikan premis ini diwujudkan. Kerana kesilapan yang berlaku merekodkan dia ke dalam akaun premis tadi. Jadi untuk nilai yang tidak ada kesalahan, kita jangan tak masukkan dalam imbangan duga sesaras pula. Kadang-kadang ada murid yang silap. Dia hanya masukkan butiran yang ada kesilapan saja. Okey, dia abaikan butiran yang memang sudah betul. Akhirnya dia melakukan kesilapan. Imbangan duga dia tidak seimbang. Silap sekali lagi. Silap lagi Aiman, kan? Baik, cikgu. Okey, jadi cikgu harap murid-murid berhati-hati. Okey, berhati-hati. Kita ketika menjawab soalan ini, utamanya banyak pengiraan yang perlu dibuat. Jadi kalkulator yang ada tu jangan kalkulator yang kecil. Kalkulator yang besar yang boleh muat jari kita yang gemuk itu, yang gemuk itu kan. Okey, maaf cikgu bergurau. Okey, jadinya selesailah cikgu membincangkan jawapan dan cikgu tunjukkan jawapan yang sempurna. Okey, jawapan yang sempurna. Kita ada imbangan duga terselaras. Okey, pada 31 Disember 2021 dan kita dapat jumlah imbangan 335109 debit dan 335109 kredit. So, seimbang dan yang ini sudah pasti betul. Sudah tidak ada kesilapan lagi yang dibuat. Dan tadi seimbang cikgu tapi ini seimbang tapi betul. Seimbang. Yes, tadi seimbang tak betul. Ini seimbang betul dan dapat markah penuh 10 markah. Jadi cikgu, kalau kita tengok kesilapan ketara dan kesilapan tak ketara ni cikgu, dalam banyak-banyak kesilapan ni cikgu, biasanya di manakah yang murid-murid biasa lakukan cikgu? Cikgu boleh cerita tak? Mungkin ada pengalaman cikgu ke ataupun yang biasa yang mungkin masuk dalam peperiksaan, biasanya mungkin kesilapan daripada sudut kesilapan menulis akaun, menulis nombor dan sebagainya. Sila cikgu. Kesilapan yang selalu murid-murid buat tidak terbaik. Kita cakap biasa. Secara umum, ya. Okay. Secara umumnya kesilapan format. Okay. Kesilapan format yang memang kerap dilakukan. Maksudnya kadang-kadang murid ni dia tersalah letak. Contoh kita buat penyata kedudukan kewangan, sepatutnya berada di aset, diletakkan di bahagian liability. Sepatutnya duduk di dalam kumpulan belanja, diletakkan dalam kumpulan liability. Bermaksud mereka tidak menguasai format dan tentu melakukan kesilapan. Dan akhirnya mendapat jawapan yang tidak seimbang. Dalam kesilapan akaun ini, seimbang tu sangatlah diinginkan oleh semua murid. Kan? Silap tempat cikgu Silap tempat. Okey, baik cikgu. Jadi kita nak minta lah sedikit nasihat ataupun rumusan dalam topik perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan pembetulan kesilapan. Silakan cikgu. Terima kasih Aiman. Jadi untuk tajuk ini, anak-anak murid-murid mesti tahu apa kesilapan dan mesti tahu bagaimana nak membetulkan. Kalau tidak, anda akan duduk di situ termenung dan tidak dapat menjawab. Itu. Seperti yang cikgu nak cakap, ulang-ulangkan, banyak buat latihan. Buatlah latihan sekerap yang mungkin. Dan satu lagi ialah buatlah nota, buatlah catatan supaya apabila kita nak buat latihan yang sama, kita boleh membuat rujukan. Okey, rujukan itu penting. Sangat penting untuk semua murid. Okey, itu saja Aiman daripada cikgu. Terima kasih banyak cikgu di atas penjelasan yang diberikan dan harap-harap selepas ni murid-murid tak ada dah buat kesilapan. Okey. Dan terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini dan juga murid-murid yang berada di rumah. Betul juga, dalam kehidupan kita pun kita kadang-kadang kita buat silap, okey. Dan orang yang terbaik adalah orang yang sentiasa memperbaiki kesilapan anda. Baik, kita berakhir di sini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.